Baik, kita beralih ke laporan berikutnya. Ini memetik laporan telekomunikasi ataupun EY 2023, iaitu kegagalan syarikat telekomunikasi ataupun telco untuk membuat penyesuaian semula terhadap pola pemikiran baharu pengguna untuk berbelanja menjadi ancaman terbesar kepada telco. Dalam kita meneliti dunia digitalisasi dan juga telco memainkan peranan besar terutamanya dalam rangkaian internet dan sebagainya, ini antara ancaman terbesar yang didepani telco. Baik, kita lihat kepada laporan telekomunikasi EY 2023 dengan pola pemikiran baharu pengguna untuk berbelanja. Ini berikutan peningkatan kos sara hidup telah mendorong pengguna untuk menyesuaikan semula keutamaan perbelanjaan mereka. Seperti yang anda lihat, 60% bimbang terhadap kenaikan harga langganan jalur lebar dan dianggarkan seperti yang saya nyatakan tadi daripada isi rumah bimbang terhadap kenaikan harga langganan jalur lebar, dan ini menjadi implikasi besar kepada syarikat telco bukan sahaja di Malaysia, malah dunia juga meneliti isu-isu seperti ini. Ditambah pula dengan hal-hal yang berkaitan dengan kos sara hidup, berkaitan dengan ekonomi dan sebagainya. Struktur yang kedua ataupun elemen yang kedua adalah berkaitan dengan 45% membayar lebih untuk perkhidmatan kandungan. Ini juga antara perkara yang membawa kepada ancaman dalam situasi ataupun landscape telco itu sendiri, yang beranggapan bahawa 45% mereka yang menggunakan perkhidmatan membayar lebih untuk kandungan yang mereka langgani dan sebagainya. Dan dalam pada itu, kita melihat kepada dua faktor penting dalam pola pemikiran baharu pengguna untuk berbelanja. Kita lihat pula, ini antara 5 interpretasi penting kepada risiko dan juga ancaman yang didepani oleh telco. Yang pertama adalah merupakan risiko dan juga ancaman yang dihadapi oleh syarikat telco. Sebanyak 76% telco melaporkan peningkatan tahunan serangan cyber menjadi keselamatan cyber sebagai risiko kedua. Kebolehpercayaan rangkaian kekal sebagai aspek yang tidak memuaskan hati pelanggan telah merosot kepada kedudukan pertama, ranking kepada tangga yang kelima. Ini adalah kita lihat bagaimana penyusunan dan dapatan terkini meletakkan bahawa serangan cyber itu berada di tangga pertama. Ancaman ini diburukkan lagi dengan meningkatnya tekanan daripada pengawal selia dan juga sebahagiannya meminta telco untuk melakukan lebih banyak usaha untuk menawarkan tarif sosial kepada pengguna. Baik, itu antara perkaranya, tetapi apabila kita melihat kepada dua elemen penting, serangan cyber dan juga pengurusan agenda, antara peningkatan kos sara hidup seperti yang saya nyatakan di awal tadi, ia adalah bagaimana perkara ini sangat besar mempengaruhi pola pemikiran masyarakat dan juga pengguna telco itu sendiri. Yang ketiga adalah meningkatnya tekanan daripada pengawal selia, dan seterusnya adalah kebolehpercayaan rangkaian. Apa yang perlu dilakukan sekarang ini, bagaimana syarikat dan juga telco untuk bergerak dalam situasi dan juga dalam garisan yang sama dalam perubahan digitalisasi Malaysia dan juga dunia untuk memastikan bahawa integrasi dan juga kesinambungan itu dapat diselaraskan ataupun bergerak seiring dalam memastikan bahawa impak dan juga kesan termasuk risiko ini dapat dikurangkan. Baik, itu merupakan ancaman, risiko dan juga bagaimana bentuk pola pemikiran masyarakat terhadap perkhidmatan telco di Malaysia. Baik, ini pula laporan lain yang saya nak sampaikan, tetapi ia mungkin berkait terutamanya dalam isu berkaitan dengan cyber dan juga telekomunikasi.